أعوذ بالله من الشيطان. يا Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita diizinkan menatap kepada Al-Quran, dan pada hari ini kita berada amat istimewa pada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita berada pada ayat paling panjang Ustaz. Masya-Allah. Ya, yang paling panjang, dan bila bercakap tentang ayat paling panjang nak cerita pasal satu topik penting iaitu hutang, di mana sebenarnya dalam Al-Quran ini, dalam Islam ini menceritakan urusan dunia ini penting. Ya, urusan dunia ini penting, urusan harta ini penting. Maka kita akan lihat pada hari ini muka surat 48 satu ayat saja Ustaz ya, yang harapnya pada tuan-tuan yang sudah pun ada PM saya ya, yang bagi personal message tentang hutang, pelbagai soalan, tuan-tuan boleh share, dan yang tidak ada persoalan pun, yang mungkin dah kata oh saya dah langsai semua hutang pun, jom kita share, kongsikan di Facebook masing-masing agar kita dapat memberi kefahaman yang penting, yang bagus berdasarkan pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tentang hutang yang Allah seru seawal ayat yang Ustaz baca tadi Ustaz ya, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah pada hari ini agar kita terus kekal atas hidayah Allah bahawa sebenarnya hutang adalah salah satu daripada tanda rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tetapi ia perlu mengikut panduan daripada ilahi. Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Alhamdulillah, sama ada kita ada hutang ataupun tidak ada hutang Ustaznya, kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ayat yang kita baca sebentar tadi, Maliki Yaumiddin, iaitu
penguasa pada hari pembalasan, Yaumiddin, hari agama, di mana Allah akan bertanya balik tentang din kita yang ada kaitan dengan dain, Ustaz, ya, ada kaitan dengan hutang kita. Allah bagi kita macam-macam di atas dunia ini. Ar-Rahman Ar-Rahim beri kita nafas, Allah pinjamkan kepada kita televisyen yang ada sekarang, Facebook yang ada sekarang, Allah pinjamkan umur yang ada sekarang. Ar-Rahman Ar-Rahim bagi kita macam-macam, tak cukup kita boleh minta lagi, tetapi apabila kita baca Malik Yaumiddin, kita akan bertemu dengan penguasa hari agama, penguasa yang berkaitan dengan hari ad-dain, ya. Din dan dain ini daripada kata akar yang sama, Ustaz, ya. Maksudnya hutang, ya. Jadi agama kita ini adalah agama yang menitik beratkan din, dain, hutang, iaitu transaksi sesama manusia dan transaksi dengan Allah. Kalau ikut awalnya, din ini dimaklumi oleh orang-orang Arab sebagai transaksi muamalah sesama manusia, ya, sebagaimana dalam Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah Al-Maun. Tapi lebih daripada itu, Quran membawa perspektif hubungan sesama manusia penting, tetapi dalam masa yang sama hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita lihat sinopsis satu ayat sahaja pada hari ini, iaitu ayat 282. Apakah isinya? Kita saksikan slide, iaitu hutang, ya. Ayat hutang, piutang, ayat yang jaminan hutang, menguatkan muamalah tidak secara tunai dengan mencatat ataupun menghadirkan saksi dalam urusan transaksi sesama manusia, ya. Jadi ayatnya berkaitan dengan hutang. Adakah dia tidak ada kaitan dengan tunai? Ada sebenarnya. Jadi ayat yang panjang, ada 15 baris ini, kita akan baca bersama, insya-Allah kita habiskan sehingga ke hujung. Dan kemudian nanti kita akan semak satu persatu daripada 15 baris ini, Ustaz, ya. Kita akan berhenti-berhenti kerana apa? Setiap, kalau ikutkan kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Khawis Maudad, beliau menyatakan ayat 282 ini ada 30 hukum, Ustaz. Masya-Allah. 30, ya. Jadi kita mungkinlah tak bincangkan segala-gala hukumnya. Kita boleh bertanya kepada pakar muamalat, kepada pakar fakih, Ustaz, ya. Tetapi kita ambil beberapa perkara penting yang kita boleh teladani, yang kita ambil sebagai hidayah kita, agar kita yang berhutang, kita yang memberi hutang, ada yang orang tak bayar hutang, macam mana Al-Quran menyelesaikan isu ini, insya-Allah. Jom kita baca ayat paling panjang sebagai rekod kita, Ustaz, ya. Masya-Allah. 282 bersama tuan-tuan yang berada di rumah, insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Fazrul, juga penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Hari ini begitu special kerana kita berada pada satu ayat sahaja. Ya. Tapi ayat yang cukup panjang, memberi faham kepada kita, mengajar kepada kita bahawa inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengajar kepada kita petunjuk kehidupan kita di dunia. Ada satu rancangan di negara Arab, Ustaz. Dia, tajuknya soal wa jawab, soal jawab. So host pergi tanya kepada orang awam, apakah surah paling ayat paling panjang dalam Al-Quran? Orang Arab ni, bukan orang Melayu, orang Arab. So ada yang jawab Ayatul Kursi. Oh, dengan apa? Semangat Ayatul Kursi. Itu bukan ayat paling panjang, itu ayat paling agung, ayat. Lalu ada yang lain jawab Suratul Baqarah. Seakan betul, tapi itu surah ini ayat yang paling panjang. Betul. Maka ayat yang paling panjang inilah yang akan kita baca dan sama-sama kita ambil pengajaran yang berguna pada hari ini, insya-Allah. Bila Ustaz cakap pasal ayat itu, Ustaz, ya, dia kalau ayat bahasa Melayu dengan ayat dalam bahasa Arab berbeza, ya. Kalau ayat dalam bahasa Melayu, saya main bola, full stop, ya, habis satu ayat. Tapi bila ayat dalam Al-Quran ini, kadang-kadang dalam ayat, satu ayat itu ada banyak perkara. Kerana apa? Kerana objektif ayat dalam Al-Quran, walaupun alif lam mim, adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kuat keimanan kita kepada Allah, maka salah satu ayat yang akan menguatkan keimanan kita dalam segala kepayahan yang ada ialah ayat 282, Ustaz, ya. InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita baca ayat daripada 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Alhamdulillah sahaja selesai kita dengan ayat 282, ayat yang mendebarkan. Ada yang menulis di Facebook kata ayat ini mendebarkan, ya. Memang mendebarkan kerana betul. Allah memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu selepas daripada ayat 281 iaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, iaitu dan takutlah pada hari kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah perantara di antara ayat riba, ya, dan selepas itu adalah ayat tentang hutang. Ya, maksudnya orang yang berani lagi melawan Allah, ya, bukan sekadar melawan Allah. Allah mengisytiharkan perang apabila masih lagi dia nak ambil riba, ustaz, ya. Ambil riba maksudnya ialah pinjaman-pinjaman yang dikaitkan dengan riba. Ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang memberi riba itu, memberi pinjaman, dia menambah, ya, bayaran, dan orang yang mengambil pinjaman itu, yang ketiganya penulis, dan juga yang keempatnya saksi, ya. Empat itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan agar kita dimudahkan urusan, ya. Kerana apa? Kerana muka surat 44, 45, 46 bercerita tentang infak, memberi. Ayat ataupun muka surat 47 banyak bercerita tentang
memberi pinjaman Ustaznya, tetapi memberi pinjaman yang menekan dan menzalimi, itu namanya riba. Dan Allah menyatakan pada ayat 48, kalau perlukan bantuan, ya, perlu berhutang, hutang yang tidak ada tambahan inilah yang dibahaskan pada ayat 282. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya untuk memahami ayat ini Ustaz ya, kita kena bina iman, dan Allah memanggil kita dengan nama yang mulia walaupun mungkin iman kita pada waktu hari ini nipis, ya, kulit bawang Ustaz ya, tetapi masih lagi Allah memanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah siapkan mindset kita, kamu nak dengar, saya nak dengar ayat ini kerana iman pada Allah, saya nak dengar apa pesanan Allah kerana saya percaya, saya beriman pada para malaikat yang mencatat apa yang saya buat selama ini, saya nak ikut Rasul, saya beriman pada akhirat, pada kitab, kepada qada qadar. Katakan hari ini saya ada banyak hutang ataupun saya dah langsai hutang, kita nak dengar apa yang Allah nak sampaikan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ya, apabila kamu berhutang dengan hutang sampai kepada batas waktu yang ditentukan. Di dalam bahagian ini saja Ustaz ya, idza tadayantum, kamu berhutang, bidainin, dengan hutang. Di sini saja ulama menyatakan ada 3 transaksi yang berkait dengan perkara ini. Yang pertama, kalau kita ada jual beli, ya, maksudnya itu tadayantum, ya. Kemudian kalau kita ada buat pesanan, kan ada pre-order kan, kita order dulu tapi barang tak sampai, itu juga adalah tadayantum bidainin, dengan hutang. Dan juga yang keempatnya ataupun yang ketiganya, kalau memang kita ni qard ataupun hutang, ada kawan kita bagi hutang, ya, kawan kata saya tak ada duit lah, boleh tak, saya tak ada apa, susu anak, tak ada pampers, tak ada diapers, tak ada apa-apa sebagainya, jadi tolong pinjamkan duit pada saya. Maka Allah menyatakan ila ajalin musamma, bila ada masa tertentu perlu melunaskan bayaran, faktubuh, maka tulislah. Itu adalah poin penting yang perlu kita beri perhatian. Dan ketika mengkaji ayat ini Ustaz ya, saya dapati sebenarnya bila ada banyak persoalan yang sampai pada saya ialah persoalan selepas dia dah bagi pinjam. Selepas bagi pinjam. Bagi pinjam. Ada seorang kata bahawa saya bagi pinjam pada kawan saya, dan kemudian kawan tu tak bayar-bayar lagi, dan dia tengok kawan dah tukar kereta, dah renovate rumah, dah pergi umrah sekali. Kan? Tapi hutang tak bayar. Dan bila dia dah SMS, WhatsApp tak juga dibayar-bayar, sampai dia naik malu untuk minta. Orang yang beri hutang tu malu. Yang beri hutang. Jadi bila saya tengok beberapa persoalan yang ada, kebanyakan persoalan itu selepas dah bagi hutang. Maksudnya selepas bagi hutang. Tetapi Allah nyatakan di sini sebelum lagi, ya, perkara sebelum ini kita kena semak dahulu, iaitu faktubu, hendaklah dokumenkan, hendaklah tulis. Ada yang kata kalau tulis dekat WhatsApp je boleh tak? Kan? Ataupun saya tulis dekat SMS, okey, aku bagi kau pinjam hutang. Ada yang telefon je Ustaz. Telefon kat kawan, boleh tak pinjam RM50? Kan? Dia telefon sahaja, dia kata tak apalah RM50 kan. Kau hutang minggu depan bayar ya. Sebenarnya kewajipan pertama yang Allah nyatakan pada line, okey, baris nombor 2 itu adalah faktubuh, kita kena tulis. Kita kena tulis. Nanti kita akan tengok nanti, tulis Ustaz, kecil ke besar kena tulis. Ya, tapi Allah mulakan dulu dengan yang paling strict, yang paling penting sekali, iaitu faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ya, hendaklah ditulis, ya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, katibun bil adl, dengan adil. Ceritanya ialah pada zaman Arab dahulu ramai orang tak boleh menulis Ustaz. Tak boleh menulis. Jadi bila nak cari penulis ini sukar, dan kena cari juga, ya. Sukar pun kena cari. Kalau zaman sekarang dah mudah, ya. Maksudnya memang perlu sangat kita mencari, dan syarat penulis itu yang mencatat dokumen tersebut mestilah adil. Ya, adil itu maksudnya apa? Dia memberi keadilan kepada orang yang memberi hutang dan orang yang dihutangkan. Ya, jadi dua-dua pihak dia kena adil. Dia tidak boleh ada sebahagian Ustaz ya, dia lawyer ke ataupun dia punya company secretary ke yang menulis. Dia menulis untuk yang si penjual sahaja. Ya, jadi dia tidak menjaga keadilan untuk orang yang diberi hutang. Jadi itu kena beri perhatian. Ya, pasal biasalah ada lawyer ke ataupun peguam ke, dia kalau boleh dia dah bekerja pula tu dengan sesebuah syarikat, dia tulis apa sahaja untuk kepentingan yang memberi hutang.
bukan orang yang menerima hutang. Jadi kena adil kedua-dua perkara tersebut. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Wala ya'ba, ini maksudnya apa tuan-tuan? Daripada perkataan aba, iaitu jangan dia enggan seorang penulis itu bila dia diminta untuk menulis seperti mana yang Allah ajarkan. Ya, ceritanya apa? Kalau ada orang minta tulis, ya, untuk tulis dokumen ke apa ke, kerana kita ada kemahiran membuat dokumen ataupun menulis, jangan aba, ya, jangan enggan. Pasal apa menulis ni ustaz? Bukan dapat duit pun, ya. Ada setengah orang dia kata okey tak apa, saya bagi servis untuk menulis. Okey, bagi orang yang beri hutang, kadang-kadang dia tak nak ambil servis yang kena tulis, kena bayar. Ya, tetapi bila kita faham ayat ini, kalau kena bayar, perbincangan dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Zuhaili, dia kata kalau perlu bayar pada penulis tersebut untuk siapkan dokumen. Zaman sekarang ini kalau syarikat ada company secretary, ataupun kalau kita boleh tulis sendiri, kita tulis, tapi pastikan tulis seperti mana yang Allah ajarkan kepada kita, iaitu mestilah bersifat adil. Fal yaktub wal yumli lilladhi alaihil haqq, ya, iaitu maksudnya apa? Dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan dengan jelas. Yang ini adalah perkara yang amat penting ustaz, ya. Pasal biasanya apa? Biasanya bila cakap tentang menulis dokumen ini, satu cabarannya ialah ada orang yang tak tulis. Itu satu hal. Yang kebanyakannya, saya pun pernah ustaz, ya, bila kawan nak pinjam RM50, takkanlah nak tulis ke, kan? Kita bagi pinjam je lah, kan? Rupanya paling kurang pun caranya ialah kita tulis dekat WhatsApp ke, tulis kat SMS ke, kat email ke, message. Itu adalah faktubuh, ya, dan tulis itu dengan adil. Dan kalau ikutkan kat sini, fal yaktub wal yumli lilladhi alaihil haqq. Perkataan ini amat penting tuan-tuan, iaitu dan hendaklah dia menulis, penulis itu menulis, dan hendaklah dibacakan orang yang ke atasnya hak. Apa maksudnya kat situ? Katakan saya yang berhutang, saya kena wal yumlil, iaitu imla. Imla ni kita beritahu kepada penulis itu, okey, saya berhutang RM50, bukan yang memberi hutang, yang berhutang. Perbincangan tentang perkara ini ialah apa? Iaitu untuk orang itu sedar apa yang ada dalam dokumen tersebut. Biasalah ustaz, ya, biasa kalau katakan saya nak berhutang, saya akan cakap pada katakan kawan saya A lah contohnya, saya perlukan duit, saya perlukan segera, saya akan bayar insya-Allah. Dia ada insya-Allah ustaz. Besok pagi duit masuk, kan, saya akan terus bank in. Waktu nak berhutang itu menangis dengan segala insya-Allah, masya-Allah semua keluar, kan. Tetapi tidak cukup perkara itu, Allah nyatakan orang yang berhutang itu falyaktub, orang yang menulis itu hendaklah menulis, wal yumlil ladzi alaihil haqq, ya, hendaklah orang yang berhutang itu dia imla. Imla tu dia cakap okey, saya berhutang dengan A sebanyak RM50, ya, dan akan dibayarkan ila ajalin musamma pada 20 hari bulan Ogos contohnya. Orang yang berhutang itu kena cakap, ya. Ini asal daripada Al-Quran. Mengapa perbincangan ulama ialah pasal biasanya orang yang berhutang ini, kalau dia tidak imla ini, yumlil ini, dia akan menyebabkan apa? Dia okey apa-apa saja, yang penting duit dapat ustaz, bayar RM50 dah, kan, tak kisahlah. Dan kemudian isunya selepas dia dah dapat duit, dia mungkin kata hari tu kau tak bagi RM50, kau bagi RM10, betul RM10, dapat RM20 je. Dia dah mula tidak bersyahadah, tidak bersaksi, padahal dialah yang berhutang tersebut. Jadi aktiviti untuk imla ataupun bercakap kepada orang yang menulis, katakanlah yang berhutang itu yang menulis contohnya. Jadi yang diberi hutang kena bercakap, okay, bahawa saya memang berhutang dengan awak, akan dibayar sekian, ya, dengan kebenaran. Wal yattaqillaha rabbah. Ini perkataan yang amat kuat. Kalau ustaz boleh baca balik ustaz, ya, line nombor 3 itu, daripada fal yaktub sampai kepada wala yabkhas minhu syai'a. Ya, sebelum kita tengok apa kepentingan perkara ini. Baik, terima kasih ustaz. Bila saya baca ayat panjang tadi, ada penonton Zainab kata mendebarkan ayat ini. Ada penonton komen kata bila Ustaz Tirmizi baca tadi tu, saya sangat berdebar-debar menunggu habiskan bacaan ini. Maka saya jawab, saya sendiri pun tengah baca, saya mendebar-debar untuk menghabiskan ayat ini. Kenapa? Kerana bila sebut hutang ini, ia berlega dalam kehidupan kita. Kata Imam Ar-Razi, Ustaz, kenapa ayat dia paling panjang?
Dikata ayat ni kenapa paling panjang? Ialah sebab ayat ni memanjang hingga ke hari akhirat. Oh betul. Sebab dia tak akan selesai dekat dunia, dia akan bawa pergi hari akhirat. Dah meninggal pun masih lagi hutang betul. ni. Sebab tu begitu panjang Allah Taala huraikan kepada kita supaya kita tak sengsara di dunia, tak sengsara ketika mati dan tak sengsara ketika akhirat. Sebab dia memanjang hingga akhirat. Betul. So saya nak baca sikit ayat daripada Ustaz falyaktub. Falyaktub. Okey, falyaktub sampai minhu syai'a. Oh, masyaallah. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Surahul Azim. Dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan dengan jelas dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangkan sedikit pun daripadanya. Jadi orang yang berhutang perlu dia menyatakan kepada penulis wal yattaqillaha rabbah, dengan penuh rasa takwa Allah Rabbah. Dua perkataan itu sekaligus dalam bahagian lain nombor 4 itu, maksudnya jangan sekadar nak lepaskan diri dapat duit, tetapi perlu jangan memanipulasikan orang yang memberi hutang. Membawa kita pada satu perkataan, mari sama-sama kita perhatikan. Perkataan kita pada hari ini ialah dain ataupun dan, yang maksudnya hutang ataupun urusan agama 101 kali berulang di dalam Al-Quran, dan kita akan tengok apakah maksudnya lebih panjang pada hari ini. Kita berhenti sebentar Ustaz. Ya betul. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal Ustaz ya. Kita berada pada ayat yang paling panjang, terpanjang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 pada halaman yang ke-48. Sebentar tadi kita melihat kepada perkataan dain. Perkataan dain ini maksudnya hutang, ada kaitan dengan din, iaitu kita ada urusan sesama manusia ya, kita ada urusan dengan Allah Subhanahu taala, dan di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Malik Yaumiddin yang akan bertanya tentang dain kita. Ustaz ya. Jadi betul, ayat Ustaz, paling panjang tentang harta ni begitu penting Ustaz. Begitu penting Ustaz ya. Dan itu sebabnya kita hidup dengan berharta, menggunakan duit ya, kita berinteraksi dengan manusia. Apabila interaksi dengan manusia sahaja, maksudnya bekerja dengan bos pun interaksi. Betul. Dan ada dain, maksudnya bos kalau dia bayar lambat, itu adalah hutang dia kepada pekerja, ataupun kalau pekerja itu sendiri dia ambil lebih daripada apa yang patut dia ambil, itu juga adalah hutang dia yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Malik Yaumiddin. Mengapa kamu tidak menjelaskan pada ila ajali musamma? Itu adalah perkataan yang menggerikan Ustaz ya. Pasal bila ila ajali musamma, kita ni umur kita ni ila ajali musamma, sampai satu masa je. Bila Allah tarik sahaja, kalau masih lagi tidak menunaikan hutang-hutang yang ada, maka itu akan menjadi liability ya, akan disoal dan tidak selesai di dunia, ia akan bawa sampai ke akhirat. Jadi kalau kita tengok di sini Ustaz ya, ayat 282 tadi itu kita dah bercerita tentang kepentingan mencatat. Mencatat, tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, jom kita lihat tajwid pada hari ini. Baik, untuk segmen tajwid, sebelum itu kita ajak kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bergabung di platform rasmi kita. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, iaitu Sahabat Al-Quran, My Hashtag Quran Time, ada My Hashtag Quran Time, dan boleh tonton YouTube di My Quran Time Official. Seterusnya kita juga boleh tonton di Instagram My Quran Time Official. Baik, kita nak beralih seketika untuk tajwid pada hari ini. Kita nak menyebut tentang beberapa kaitan tentang makhraj ya, tentang makhraj huruf-huruf hijaiyah. Boleh kita saksikan di skrin kita berkaitan dengan ilmu tajwid ya, pada hari ini, iaitu makhraj al-jauf. Al-jauf iaitu rongga yang pernah kita sebutkan, iaitu suara yang keluar daripada rongga tekak hingga ke rongga mulut, iaitu terdapat 3 huruf yang keluar daripada makhraj al-jauf, iaitu huruf mad, alif, waw dan ya. Dan kita ambil contoh satu huruf, iaitu huruf alif, dan kita contohkan pada ayat pertama kita baca pada hari ini. Memang satu ayat pun sah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Kalau kita pasang pada perkataan idza, ada alif selepas zal. Tadayantum, selepas da ada alif. Alif itu adalah alif mad.
Dari mana datang suara alif mak? Kita panjangkan suara kita kan. Idza suara itu datang daripada disebut al-jauf, iaitu daripada rongga tekak sampailah rongga mulut. Suara itu keluar daripada kedua-dua rongga tadi, leher dan juga tekak. Maka tak boleh kita baca idza keluar daripada hidung. Sengau nak tiru Imam Al-Kauhan. Yang tak boleh yang gitu. Ya, bila suara keluar daripada tempatnya, maka sebutan kita bunyi, sifat bunyi itu akan bunyi huruf yang keluar dengan tepat. Tapi kalau kita buat suara-suara sengau contoh yang ataupun suara tak keluar daripada halqum, ya pun tak boleh. Suara mesti keluar daripada tempat. Ya keluar daripada rongga tadi, maka dia akan keluar bunyi yang betul. Yang betul. Itu contoh Ustaz. Masya-Allah. Itu terima kasih Ustaz ya. Itu huruf makhraj al-jauf ya, daripada rongga tekak hingga ke mulut sampai ke mulut ya. Itu cara membaca sebentar tadi. Perkataan yang kita baca pun tadi contohnya idza tadayantum bidain Ustaz ya. Makna pula Ustaz? Iaitu apabila kamu berhutang dengan hutang. Ya. Itu besar lagi makna tu. Maksudnya dia kalau idza tadayantum jika kamu berhutang kan, tapi kalau bidainin ila ajalin musamma maksudnya dengan hutang yang ada tempoh. Yang ada tempoh. Ada orang yang kata tak apalah, bila-bila boleh bayar kan. Yang itu okey. Tetapi kalau katakan ada masa tertentu yang telah pun kita setujui, maka apa yang perlu kita fahami sebentar tadi Ustaz ya, iaitu faktubu. Dan kalau kita perasan, kita tak cakap lagi tentang orang yang menerima hutang tu, yang dapat duit tu. Ini kewajipan bagi orang yang memberi hutang. Ya, dan bila saya tengok balik, rupa-rupanya pasal banyak soalan-soalan yang ada ialah pasal orang tak bayar hutang pada saya. Tapi kena tanya kepada orang yang memberi hutang, kalau saya beri hutang, saya dah tulis ke belum? Kan? Dah tulis belum? Satu. Dan yang keduanya, apabila kita tengok tadi, cara orang itu menulis, mestilah orang yang menerima itu cakap saya berhutang atau bernilai sekian itu, dia mesti sedar tentang perkara itu. Cabarannya apa? Kalau katakan kita hutang ambil sesuatu servis daripada syarikat Ustaz ya, kadang-kadang dia ada tantangan kan? Kadang-kadang main tanda tangan je. Tak baca pun. Ya, jadi bila tak baca, sebenarnya orang yang memberi hutang ya, maksudnya hutang ni tak semestinya duit yang saya bagi pada Ustaz ya. Kalau kita bersama dengan syarikat, kita ambil servis utility kan, air ke, elektrik ke, telefon ke, semua itu adalah hutang sebenarnya. Ya, itu adalah satu hutang yang kita bayar, kita ambil servis dulu. Kita guna dulu dan kita bayar pada hujung bulan, itu juga adalah hutang yang perlu kita beri perhatian berdasarkan pada ayat 282 ini. Jadi kalau kita tengok seterusnya, fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan, ini syarat kalau orang yang nak bercakap tadi tu, yang nak terima hutang itu dia tak tahu. Safihan ini maksudnya lemah akal, ataupun lemah keadaannya, dhaif, buta ke, tak nampak ke, ataupun la yastati'u, dia tak mampu untuk bercakap ataupun nak beritahu kepada penulis tu okey saya berhutang ke, dia tak tahu. Contohnya lah macam tadi Ustaz ni kan, ada dokumen yang ada tulisan besar, tulisan kecil, dia tak baca, dia tak mampu nak baca, ataupun dia memang dhaif ataupun safiha, tak faham. Bahasa jargon yang digunakan adalah dengan ini, bahawa dia pemberi kepada kontrak ini akan 2 tahun, 3 tahun apa sebagainya, dia tak faham. Jadi pada waktu itu wali ataupun penjaga dia mestilah beritahu balik bil adl, ya, dengan keadilan. Sekali lagi, orang yang membantunya itu mesti adil, jangan manipulasikan. Dan seterusnya, kewajipannya ialah wastashhidu syahidain mir rijalikum, iaitu perlu ada saksi Ustaz. Itu yang kalau katakan saya nak bagi pinjam kepada Ustaz contohnya RM50. Kalau ikut yang bahagian sini, kena ada 2 saksi lelaki. 2 saksi. Jadi kalau katakan saya nak pinjam RM50, boleh tak Ustaz? Kalau katakan Ustaz kata boleh sahaja, kalau ikut yang ayat ini tak ada saksi, sebenarnya ia bersalahan dengan bahagian sini. Adalah yang lebih mudah lagi, tapi Allah bagi yang strict dahulu. Pasal apa? Pasal lepas itu nak ambil RM50 pun susah Ustaz. Nak ambil RM50 pun susah, apatah lagi kalau katakan lebih besar lagi, 5 juta ke apa sebagainya, lagilah saya mana ada kan. Kecuali apabila kita ada saksi ini. Mana saksi itu sangat penting Ustaz. Amat penting. Sebab saya pernah bila kita hutang, kadang-kadang kita rasa segan, tak apalah jangan bagi tahu orang aja. Kita segan. Tapi bahayanya katakan mati. Orang yang berhutang itu mati.
Dia tak sempat beritahu siapa, saksi pun tak tahu. Betul. Orang yang isteri waris pun tak tahu. Bagaimanakah hutang tu bawa sampai mati? Sampai mati. Jadi kesian pada orang yang diberi hutang, kan. Dan kalau kat sini katanya fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki perlu ada dua orang perempuan. Maksudnya satu lelaki, satu lagi tak dapat, cari dua orang perempuan untuk mewakili seorang lelaki. Sampai tahap begitu itu sekali. Sunnah dalam Quran. Sunnah dalam Al-Quran. Ya. Dan bila saya fikir-fikir tengok balik, sebenarnya bila ada saksi ni Ustaz, ya, satu proses nak memberi hutang ni memang ketat sebenarnya dalam Al-Quran. Ya, dia bukan semudah bagi begitu sahaja. Pasal bila kita kata tak nak malukan dia, kita tak nak ketatkan, kesannya ialah lepas tu kita yang muka ketat nak minta, kan, kita rasa alamak malu apa sebagainya. Padahal Allah dah cakap kamu nak bagi hutang, kan, nak bagi hutang, ikutlah cakap Allah. Ya. Jadi di sini Allah menyatakan peranan syahadah ini, ya, syuhada ini fatudzakkira ihdahumal ukhra, ya, fokus kepada dua perempuan tadi untuk mengingatkan kalau salah seorang daripadanya itu yang terlupa, ya. Jadi saksi-saksi ini penting pasal isu kat situ adalah antadilla, ya. Kalau ada perkataan di sini supaya jika lupa, dia bukannya dia lupa dalam bahasa Arab ada nasya Ustaz, ya. Tapi dekat sini dalla, tadilla. Ya, apa maksudnya ialah ada dua maksud. Satu, lupa disebabkan dia dah terlupa dia ada berhutang, dan yang keduanya ialah dia buat-buat lupa Ustaz, sampai dia dah hidup dengan dia rasakan bahawa saya boleh beli kereta, saya boleh beli apa sahaja pasal saya rasa saya tak ada berhutang dengan sesiapa. Jadi bila ada saksi, saksi itu boleh mengingatkan balik antara satu sama lain dan juga mengingatkan pada pemiutang, wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Ini penting sangat. Jadi itu apa? Jangan enggan saksi-saksi ini apabila dipanggil. Siapa yang panggil? Orang yang memberi hutang ataupun penulis tadi itu. Dia kata kamu dulu bersaksi, kan, okey, tolong datang balik, jangan enggan. Jadi dalam ayat ini ada dua, jangan enggan. Satu, penulis, kalau dah ada kemahiran menulis sebagai accountant, sebagai lawyer, sebagai accountant firms, jangan aba. Yang keduanya syuhada juga, jangan enggan kalau dipanggil. Kalau kena pergi mahkamah, kena datang. Dia tak boleh pula, lama malas lah sebenarnya. Saya saksi itu saya nak tanda tangan je, saya malas lah nak deal dengan semua perkara hanky-panky ini. Sebenarnya kita menyahut kepada seruan untuk menguruskan hutang yang ada itu juga sebahagian daripada kewajipan yang ada di dalam Al-Quran. Wala tasamu. Perkataan ini ada dalam surah Yusuf, ya. Wala tasamu. Apa maksud wala tasamu ini? Allah dah beritahu dah, jangan kamu jemu. Menguruskan hutang ni Ustaz, ya. Ini kalau kita cakap tentang ayat ini, nak uruskan dokumentasinya itu leceh. Leceh, memang leceh bagi tuan-tuan. Mungkin kalau ala RM50 pun nak sampai tulis-tulis, memang leceh. Tapi Allah cakap wala tasamu. Jangan jemu. Ada penting situ. Ada kepentingan, ya. Perkataan ini jarang dalam Al-Quran. Satu dalam surah Yusuf, satu lagi dalam ayat inilah Ustaznya, iaitu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajalih. Ya, sama ada untuk menuliskan hutang kecil ataupun hutang besar. Tadilah RM50 ke 5 juta ke, jangan rasa lah tak apalah, takkanlah itu pun nak dua saksi dengan ada saya berhutang. Saya ingat guru saya beritahu dengan adik-beradik pun tulislah juga. Tulis juga. Pun tulis juga. Hatta dengan adik-beradik. Ia kesan tu besar daripada tu. Pasal lepas tu tak bertegur dengan adik. Dia balik raya tu dia rasa kami makan kuih tu Ustaz, ya. Dia duit tabung banyak, ya, dah keluar tapi dia rasa macam bila dia tengok duit tabung anak dia banyak, dia buka tabung dia, tapi dia kata itu sebenarnya duit aku tu. Tak nak bayar, kan. Apatah lagi kalau dia ada banyak kad, kan. Pergi ke supermarket mana ke, kan, banyak duit, kan, boleh beli macam-macam, tapi rupa-rupanya sepatutnya kad itu dahlah kad kredit pula tu. Itu tambah riba pula Ustaz, ya. Tapi bila nak bayar kad ini, duit itu duit saya, tapi kalau katakan tidak ada tadi itu tulis perkara yang kecil atau yang besar, itu ada masalah. Itu sebabnya 3 manfaat yang Allah nyatakan tentang menulis ini, dokumentasi ini pada ayat zalikum itu Ustaz. Kalau Ustaz boleh baca sampai kepada alla tartabu. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sudah menonton, saya nak baca sikit hadis Nabi SAW tentang bahayanya hutang ini. Hadis daripada riwayat Ibn Bukhari, iaitu maksudnya barang siapa yang mengambil harta manusia dia berhutang dengan niat dia nak bayar balik,
bahawa Allah Taala akan menunaikan untuknya. Maknanya Allah akan bantu Mudah. dia untuk bayar hutang balik. Tapi barang siapa yang mengambil harta manusia, dia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakannya. Maka sama-samalah kita perhatikan, kerana apa? Ia berkaitan dengan kehidupan kita di hari akhirat. Sebab tu ayat ni manjang kepada hari akhirat. Bahkan sebuah hari Nabi sebut, Ustaz, nafsul mu'min yakni muallaqah. Ruh orang beriman, nyawa orang beriman, dia akan tergantung-gantung di awang-awangan sehinggalah dia menyelesaikan hutang. Supaya kita tahu benda ni benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tak menderita ketika di dunia, tak sengsara ketika nak mati, dan juga boleh bersolat lagi di hari akhirat. Jadi kalau dalam doa Ustaz ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Betul. Ada 8 perkara punca stres dalam dunia. Punca stres yang paling besar adalah apa? Walibatid dain wa qahrur rijal. Iaitu apa? Hutang yang mencengkam dan juga manusia yang akan menakutkan kita ya. Jadi sebabnya hutang, kalau nak hutang tak ada masalah Ustaz ya. Kalau hutang dengan bank ke dengan apa sekalipun, tetapi mestilah mengikut panduan Quran ya, agar kita dimudahkan. Pasal kalau Ustaz cakap tadi tu niat nak bayar ya, insya-Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau awal-awal lagi nak pinjam RM50, memang ada orang dia apa istilahnya tutup lubang, korek lubang Ustaz kan. Dia hutang kat sana, dia bayar, lepas tu dia buka kat sana pula. Itu sebenarnya orang yang perlu diberi perhatian. Mari kita tengok kepada apakah kepentingan dokumentasi sebentar tadi. Zalikum as-satu 'indallah. Kita baca ayat itu tadi. Begitu panjang penerangan Allah kepada kita sebab nak beritahu kita panjang kehidupan kita sehingga hari akhirat. Subhanallah. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lish-shahadati wa adna alla tartabu. Sadaqallahul azim. Zalikum, demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat untuk penyaksian dan lebih dekat untuk tidak membuat keraguan. Maksudnya ada 3 perkara bila kita berhutang, kita ada catatan di situ. Yang pertama, lebih adil di sisi Allah SWT. Di sini bukan perkataan adil, tapi Allah menggunakan perkataan aqsatu. Aqsatu ini adalah adil yang amat detail. Maksudnya pasal apa? Pasal Allah tidak akan menzalimi seorang hamba pun, walaupun mungkin 10 sen daripada ahcong, kalau seorang Ahmad yang ambil, Allah tetap akan perjuangkan hak bagi seorang insan tersebut ya. Kerana apa? Kerana Allah memang adil ya. Allah itu amat adil. Itu yang pertama. Jadi bila kita mencatat, kita sebenarnya sedang minta Allah jadi pengadil. Yang pertama. Yang kedua, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih kuat untuk penyaksian. Mudah nanti kalau katakan saya nak jadi saksi, saya nak minta balik, tunjuk dokumen saja kan. Dan cabaran yang ketiga, dan cabaran ketiga ini yang biasa berlaku Ustaz ya, iaitu wa adna alla tartabu, dan lebih dekat untuk tidak membuat keraguan. Apa maksudnya? Ialah yang memberi hutang, dia kata tadi dia bagi 100 Ustaz kan, tapi pasal tak ada catatan, saya dah bagi awak 150 tau. Kan. Dia akan over claim, minta lebih. Tapi orang yang berhutang, apa yang berlaku kalau kita belajar dalam behavioral economics, satu ilmu tentang psikologi manusia, ialah dia kalau bab-bab untuk diri sendiri ni, dia akan overclaim ataupun kalau sesuatu tentang diri, kelemahan, dia akan letak kurang. Jadi kalau dia hutang 100, dia kata tak, saya tak hutang 100, saya hutang RM50 dia. Masya-Allah. Kalau bab yang lebih, dia cakap saya sebenarnya banyak derma sampai 1 juta, padahal baru 1 juta rupiah. Misalnya itu tentang psikologi manusia. Jadi bagaimana untuk mengelakkan daripada tartabu, daripada keraguan ini, catatan tersebut. Betul. Dan Allah menyambung, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junah. Jadi kalau katakan jual beli itu tunai, tak ada masalah kalau tidak ditulis. Walaupun kita rasa macam selama ni memang saya tak tulis pun kalau tunai kan. Allah highlight kan, nak ceritanya dokumentasi ataupun tulis ini dia memang RM50 ke, 50 sen ke, 100 juta ke. Poin dalam muka surat 48 ini adalah faktubuh, dokumentasi ataupun catatan ya. Dan nampak macam leceh tadi, tetapi Allah kata tahu memang kamu akan rasa leceh, tetapi lebih leceh ialah apabila adik-beradik bergaduh kan.
Betul. Kan, ataupun kawan lepas tu dia mula dah duduk pun macam bila kawan sebelah pakai telefon mahal. Betul. Dia dah mula tengok-tengok kan. Dan Allah menyatakan lagi, ya, wa ashhidu idza tabayatum, saksikanlah apabila kamu berjual beli, wala yudar, jangan menyusahkan kepada penulis dan juga saksi. Jangan menyusahkan perkara ini. Pasal apa? Kadang-kadang pasal bila bercakap tentang menyusahkan saksi ini, sama ada yang memberi hutang ataupun yang menerima hutang. Kadang-kadang yang menerima hutang kata pada saksi tu, "Kau janganlah beritahu bahawa aku ada hutang." Kan? Ataupun kalau aku ada yang lain bawah meja, Ustaz. Bawah meja nak cakapkan bahawa saya tidak ada hutang. Maka semua perkara itu Allah tegur, siapa yang buat begitu fa innahu fusuqum bikum. Siapa yang menyusahkan penulis dan juga saksi, sebenarnya mereka itu fusuq. Ya, ada masalah fasik dalam hati itu. Maksud fasik ini ialah dia tidak taat, dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Ustaz nak minta Ustaz baca kali akhir wa in taf'alu sampai hujung itu, kerana Allah bercakap tentang perkara yang penting, bagaimana kita menguruskan hutang, dan kita doakan nanti agar kita terpelihara daripada gejala hutang ini. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita baca ayat yang di bawah sekali. Satu ayat sahaja daripada ni, dua baris yang ke bawah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Jika kamu lakukan yang demikian itu, iaitu memudaratkan kepada, menyusahkan kepada penulis dan juga yang bersaksi, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan. Maksudnya orang itu keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Taala, berbuat dosa besar, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bila kita bertakwa, apakah syarat takwa dalam ayat ini? Tulis hutang, Ustaz, ya. Jadi siapa yang tak ada buku 35, kata orang lah kan, buku 35 itu, kalau tak ada, zaman sekarang ada komputer, ada telefon. Betul. Kalau tidak buat, dan bukan sekadar catat sendiri-sendiri macam tu saja, dia kena ada saksi tadi tu. Kalau buat, itu tandanya bertakwa. Kalau ada yang kata, alamak ini susahlah, inilah cara Allah melindungi daripada banyak report-report ataupun laporan yang ada. Saya bagi pinjam pada adik-beradik, saya bagi pinjam pada kawan, kawan tak bayar. Pasal memang orang berhutang tak nak bayar. Betul, Ustaz. Kecuali orang yang kata saya berhutang RM50 akan bayar bulan depan kerana Allah SWT. Maksudnya dia, apa istilah tadi, wal yattaqillaha rabbah, dia sedar ketika dia berhutang itu dia di bawah penguasaan Allah, Allah akan mudahkan. Tapi kalau proses ini yang beri hutang kata tak apalah, saya tak nak malukan, saya tak nak buat segala apa ayat 282, lepas tu orang tak nak bayar, tanggung sendirilah. Ada satu hari Nabi Rasulullah berdoa ketika solat, lepas solat, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada buat dosa dan banyak hutang. Lalu sahabat tanya, kenapa engkau selalu minta daripada bebas daripada hutang? Kata Rasulullah, tak sebut tadi, jika orang yang berhutang berkata-kata, dia akan selalu berdusta, dan bila dia berjanji, dia akan mengingkari janji. Hadis Bukhari. Masya-Allah. Jadi memang dah tahu dah, memang orang yang nak berhutang ni memang by default, istilah bahasa Inggerisnya ialah dia tak nak bayarnya. Kecuali bila kita ikut panduan ini, Allah mudahkan. Dan esok insya-Allah kita akan tengok macam mana kalau saya ni berhutang, saya kena buat apa ni, kan? Esok akhir lah. Besok ada akhir surah Baqarah pasal hutang. Masya-Allah. Itulah yang kita ingin bawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama apa, tuan-tuan sekalian? Berdasarkan pada ayat 282, lantik penulis hutang yang adil. Yang pertama. Yang keduanya ialah jangan menindas orang lemah ketika berhutang dan melaksanakan transaksi. Ketika jual sesuatu barang, jangan menindas ataupun membuat klausa-klausa yang menyebabkan tertindas orang yang membeli. Dan yang ketiganya, elakkan dosa besar dengan
tidak menyusahkan urusan catatan hutang ataupun bisnes, ya, maksudnya menyusahkan catatan, ya, ataupun kita tidak mahu beri kerjasama, itu juga adalah satu fusuq, satu dosa. Kerana apa? Kerana ini adalah urusan yang diperjuangkan oleh Al-Quran. Sama-sama kita doa, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kedukaan dan kesedihan, ya Allah. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas, ya Allah. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat pengecut dan bakhil, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bebanan hutang yang banyak dan penindasan manusia, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam mati dalam keadaan kami tidak membayar hutang, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami mati kecuali kami telah menyelesaikan hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan sahabat-sahabat Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan harta sahabat-sahabat Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Bebaskanlah kami semua dan sahabat-sahabat Al-Quran kami daripada dibelenggu daripada hutang piutang, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami harta-harta kami, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezeki untuk kami semua, ya Allah. Permudahkanlah urusan akhirat kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan akhirat kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan ini kita lebih sensitif tentang hutang kita, Ustaznya. Dan program ini adalah untuk kita sama-sama sedar apakah pedoman daripada Al-Quran, dan sudah tentunya kita ingin menyebarkan, ya, dalam salah satu platform kita, Wakaf untuk Ummah, ya, platform untuk tuan-tuan menyumbang agar kesedaran tentang memberi hutang dan berhutang ini dapat menguruskan harta kita dengan panduan Al-Quran. Dan insya-Allah kita berjumpa pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi esok. Kita bersama-sama dalam program My Quran Time yang dibawakan oleh Mufaz, yang mendoakan pada semua agar kita dapat uruskan hutang dengan cara yang terbaik. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.